Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi, salam Ramadan Al-Mubarak kepada semua penonton FB Live Jabatan Pertanian pada pagi ini. Terima kasih kerana sudi bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Hari ini hari Khamis 15 April 2021 bersamaan dengan 3 Ramadan 1442 Hijrah. Rasanya tak terlambat ya untuk saya ucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua umat Islam yang berada di Malaysia dan di serata dunia. Ya. Okey, apa khabar para penonton kita di luar sana? Saya harap tuan-tuan dan perempuan berada dalam keadaan yang sihat, selamat di sana ya. So tahun ni tahun kedua kita menyambut Ramadan dalam suasana pandemik COVID-19 ya. Sejak wabak COVID-19 ni melanda negara bermula Mac 2020 yang lalu. Apapun saudara, kita masih belum menang dan bersama-samalah kita patuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan dan semoga kita dapat memutuskan rantayan COVID-19 ni. Sebab nanti sikit lagi nak raya, nak balik kampung. Lama dah nak balik kampung. Okey, salam perkenalan daripada saya Herni yang akan bertugas sebagai moderator anda pada pagi ini. Dan hari ini kita akan membincangkan tentang satu topik yang tak asing lagi di dalam negara, iaitu berkenaan dengan bicara industri tanaman cili yang akan saya kongsikan. Kita kongsikan bersama-sama dengan tuan-tuan semua, bersama-sama dengan Encik Johari bin Abdullah, Pengarah Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani, Jabatan Pertanian Putrajaya. So, apa khabar Encik Johari pada pagi ini? Alhamdulillah baik, Herni. Selamat berpuasa Cik Johari. Sama. Sahur tak tadi Cik Johari? Wajib ya puasa? Sahur ya? Okey. Jadi baiklah tuan-tuan yang saya hormati sekalian, sebelum kita mulakan perbincangan pada pagi ini, saya ingin maklumkan sekiranya tuan-tuan semua ada soalan yang ingin diajukan kepada panel kita, tuan-tuan boleh tulis di ruangan komen. Kalau kita boleh jawab, nanti kita jawab dekat hujung rancangan ya. Kalau tak boleh jawab, kita KIV lah, kita jawab nanti lepas habis program. Sebab manalah tahu banyak kan soalan-soalan tuan-tuan ni kan. Okey, dan yang paling penting, tolonglah hari ini bagi kita belanja share dengan like banyak-banyak supaya capaian FB Live kita pada pagi ini dapat dimanfaatkan lebih ramai di luar sana. Belanjalah sikit share. Okey, tekan share. Okey. So, baiklah tuan-tuan dan puan-puan dihormati sekalian. Sekali lagi kita nak alu-alukan tetamu undangan kita Encik Johari bin Abdullah. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama-sama dengan kami pada pagi ini. Jadi sebelum kita mulakan topik, saya nak perkenalkanlah Encik Johari ini adalah mempunyai ijazah Bachelor Sains Pertanian Universiti Putra Malaysia, Master dalam Pengembangan Universiti Putra Malaysia. Telah berkhidmat di Jabatan Pertanian selama 25 tahun. Banyak ilmu di dada ni. So orang yang layak lah untuk berada bersama-sama kita membincangkan tentang industri tanaman cili. Dan jawatan terkini beliau adalah Pengarah Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani, Jabatan Pertanian Putrajaya. Jadi boleh kita mulakan Cik Johari topik pagi ni? InsyaAllah boleh ya. Okey, sebagai mukadimah lah topik kita pagi ni Cik Johari, mengapa dalam banyak-banyak tanaman hari ni kita bicara tentang cili? Silakan. Okey, terima kasih Puan Herni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua, selamat berpuasa semua. Jadi pagi ni kenapa kita pilih tajuk bicara cili? Ini kerana cili ni hadirin semua merupakan sayuran penting dalam masakan harian kita di Malaysia sebagai penambah rasa pedas dan sedap kepada makanan. Itu yang pertama. Yang kedua ni, sejak akhir-akhir ni, cili ni merupakan bualan hangat semua pihak, disebabkan isu turun naik harga, lambakan dan sebagainya, yang disebabkan penawaran dan permintaan yang tidak menentu di pasaran. Dan atas sebab tu kita akan membincangkan faktor-faktor yang menyebabkan isu ini berlaku. Oleh itu pada hari ini kita akan berkongsi maklumat berkaitan dengan status semasa industri cili di Malaysia, isu dan cabaran, dan seterusnya saya akan menerangkan tentang peluang
akhirnya peluang kepada orang ramai khususnya belia tani kita untuk berkecimpung dalam tanaman cili dalam konteks perniagaan. Mudah-mudahan dengan perkongsian kita pada pagi ini semua pihak mendapat jawapan sekurang-kurangnya menjawab kemuskilan selama ini dan sekaligus maklumat ini menjadi panduan kepada semua pihak, baik di pihak kerajaan, industri dan juga penggemar cili untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan tanaman cili. Okey, baik. Terima kasih Cik Jari atas mukadimah tersebut. Jadi sebagai pengenalan untuk tanaman cili ni, macam secara umum dan secara ringkasnya tentang tanaman cili yang kita akan sentuh pada pagi ini, Cik Jari. Okey, saya rasa semua orang kenal cili. Cili ini merupakan sayuran berbuah. Dan kalau kita tanam, tempo tuaian dia selama 6 bulan. Bermakna kita tanam, kita jaga 3 bulan dan kita tuai lagi dalam 3 bulan selepas itu 6 bulan. So kalau dalam setahun itu kita boleh menanam cili ini 2 musim lah. Setiap 6 bulan. Dan cili ini kita mudah nak tanam, kita boleh tanam sama ada kita tanam atas tanah ataupun kita tanam atas polybag. Dan dari segi hasil, sepokok cili ini dia boleh menghasilkan sekitar 2 kilo satu pokok cili, malahan lebih mencapai sehingga 6 kilogram sekiranya kita jaga dengan sebaik mungkin. Dan untuk sebagai panduan kepada penonton semua, seekar kawasan kita boleh tanam cili sebanyak 4,000 polybag. Dan antara varieti cili yang popular yang ditanam oleh kebanyakan pengusaha atau petani kita adalah cili kulai. Dan cili kulai popular ini terdapat beberapa jenis, antaranya sekata 61, kulai 568, kulai 151, dan cili lain seperti cili bara, cili bangi dan juga cili semerah. Okey. Terima kasih atas pengenalan ringkas berkaitan dengan tanaman cili di Malaysia. So antara maknanya cili kulai tu cili yang variety yang popular lah ya di Malaysia sekarang ni. Jadi kita nak masuk ke dalam sikit lah topik kita ni, Cik Jari. So bagaimana senario semasa tanaman cili ni, macam daripada sudut import ekspor, adakah kita mengeksport cili sedangkan kita tak cukup cili dalam negara? Silakan. Okey, untuk menerangkan senario cili dalam negara maupun di peringkat dunia, kita perlu melihat di mana kedudukan Malaysia ni dalam penanaman cili di peta dunia kan. Jadi untuk makluman semua, pada masa kini China masih mendominasi sebagai pengeluar terbesar cili, sekitar 62% diikuti oleh negara Meksiko, Turki dan seterusnya negara-negara lain. Dan Malaysia, kalau kita tengok, Malaysia hanya berada di kedudukan ke-68 dengan pengeluaran sedikit iaitu 0.05% sahaja. Jadi untuk makluman juga, kebanyakan sayur kita di Malaysia ni telah mencapai kadar sara diri ataupun SSL 100%, melainkan beberapa sahaja termasuk cili. Cili kita masih kurang dengan kadar sara diri ataupun SSL sebanyak 30.8%. Dan satu lagi halia, tanaman halia, iaitu sebanyak 16.2%. Dan yang ketiga adalah tanaman kobis bulat, juga kita masih kurang, iaitu 36.2%. Ini bermakna ini peluang kepada usahawan-usahawan kita untuk mencebur diri untuk mengeluarkan tanaman ini bagi tujuan perniagaan. Sekaligus tuan-tuan dan puan-puan, 30.8% kadar sara diri bermakna kita masih mengimport selebihnya sekitar 70% cili daripada
luar, seperti daripada negara jiran kita Thailand dan China sebanyak 66,746 metrik tan. Tetapi pada masa yang sama, Malaysia juga ada mengekspor sedikit ke luar negara, khususnya ke Singapura dan Brunei sebanyak 3,950 metrik tan. Dan untuk makluman penonton semua, di negara kita, Chili ini banyak ditanam, ataupun negeri pengeluar utama Chili kita iaitu negeri Kelantan, diikuti dengan negeri Johor, Perak, Pahang, Sarawak dan Terengganu, dan seterusnya negeri-negeri yang lain. Okey, jadi itu adalah senario semasa tanaman cili di Malaysia. Rakyat Malaysia ni banyak makan cili ke Cik Jo? So, agaknya kita ni laser-laser. Okey, tak apa. Boleh Cik Jo kongsikan kepada kita dan penonton, bagaimanakah trend penggunaan cili di Malaysia? Okey. Dari segi trend keperluan ataupun penggunaan cili di Malaysia, kalaulah kita kira rakyat Malaysia ni sekitar 32 juta dengan penggunaan per kapita sekitar 2 kilo setahun, bermakna rakyat Malaysia memerlukan cili segar sebanyak 65,000 metrik tan setahun. Dan untuk makluman juga, trend penggunaan cili dari tahun ke tahun meningkat. Sementara tu untuk keperluan proses cili di Malaysia adalah sekitar 25,381 metrik tan, dan proses ni adalah kegunaan untuk produk hiliran lah, termasuk sos cili, cili bo atau cili giling, serbuk cili dan sebagainya. Ini bermakna jumlah keperluan keseluruhan cili di Malaysia ini adalah sekitar 90,000 metrik tan. Oh, okey. Jadi kalau macam contohnya, saya ada anak yang tak makan cili, maknanya kuota 2 kilo dia tu ambil dekat mak dengan ayah dia lah ya. Betul. Sebab kita kira tu dalam 32 juta dalam Malaysia, so mungkin berapa ratus adalah golongan kanak-kanak ataupun yang akan ketepikan cili-cili dekat nasi goreng kan. Okey, tak apa. Seterusnya Cik Johari, tadi kita dah tahu trend penggunaan cili, maknanya purata rakyat Malaysia ni makan cili 2 kilo setahun, penggunaan 2 kilo per kapita. Itu trend penggunaan cili. Bagaimana pula dengan trend harga cili di Malaysia? Sebab kalau kita biasa kalau kita Google cili kan, selain daripada maklumat teknikal tu, kita akan lihat dalam kelihatan-kelihatan akhbar ni, akhbar online lah kan, adalah berkenaan dengan harga yang turun naik, harga yang tak stabil. Dan apa pula faktor-faktor yang mempengaruhi trend harga tersebut, Cik Johari? Okey, terima kasih Herni. So apabila kita bercakap berkaitan dengan trend harga cili ni, mungkin kalaulah kita boleh rujuk data siri kita 5 tahun yang lepas, bermula 2016 hingga 2020, memang jelas menunjukkan bahawa turun naik harga cili itu berlaku. Dan ini ketara terutama semasa perayaan utama dan juga semasa pertembungan cuaca tak menentu dalam negara kita maupun negara pengeksport. Sebagaimana yang kita tahu, penonton semua, kita mengalami musim keadaan cuaca yang tak baik pada penghujung tahun, iaitu antara bulan November, Disember, malahan dia beralih sampai ke bulan Januari pada tahun berikutnya. Dan ini berlaku setiap tahun. Dan ini sudah tentunya akan mempengaruhi dari segi kenaikan
harga cili ini. Kalau saya merujuk harga cili lepas semasa perayaan pada beberapa bulan yang lepas, harga cili mencecah sehingga RM30. Sedangkan kos pengeluaran di peringkat ladang kita pada masa itu hanyalah sekitar RM4. Jadi ini antara perkara-perkara yang kita perlu perhalusi bersama. Namun demikian, secara keseluruhan suka saya nak maklumkan harga purata harga cili di ladang ini sebenarnya sekitar 7 ke 8 ringgit. Dan mengikut rekod daripada pihak Fama, harga minima cili ini ada RM5.64 dan harga tertinggi yang direkodkan adalah RM11.08. Maknanya apa makna? Kalau harga cili di pasaran tu kadang-kadang kita jumpa sampai RM30, ini bermakna ada something wrong lah yang kita perlu tengok sama, terutama dari segi jaringan pasaran. Dan untuk menjawab faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan harga, saya rasa ini penting untuk semua pihak mengetahui. Yang pertamanya, kenapa harga dia naik? Kerana sebagaimana yang saya sebut tadi, kita dipengaruhi, pengeluaran cili ini dipengaruhi oleh keadaan cuaca yang tak menentu, sama ada yang berlaku dalam negara kita di Malaysia maupun negara jiran kita seperti Thailand, Vietnam dan China yang juga mengalami cuaca yang sama pada musim yang sama, iaitu sekitar penghujung tahun. Jadi ini jelas menunjukkan kalau kita lihat pengeluaran cili dalam negara kita dengan mengambil kira harga pada musim tersebut, menunjukkan pattern yang sama. Makna kalau harga cili kita meningkat, negara pengekspor juga meningkat. Dan ini sebabkan apabila pengeluaran cili di negara pengekspor, apabila cuaca yang buruk berlaku di negara pengekspor, pengeluaran cili mereka juga terjejas. Jadi untuk Malaysia mengimport cili daripada luar, kita terpaksa bersaing dengan harga tempatan yang lebih tinggi yang ditawarkan di peringkat negara mereka. Kita terpaksa mengimport lebih lah. Contohnya pada Oktober-Desember, kita terpaksa membeli harga daripada Thailand ini RM13. Mana harga pintu RM13 sekilo. Sekilogram RM13 harga pintu ya. Okay. Berbanding dengan harga pengeluaran tadi siapa pintu masuk. Harga pintu masuk harga pintu. Itu harga pintu. Harga pintu ni harga kita beli cili daripada luar. Harga pintu masuk ya. Okey, itu faktor yang pertama. Faktor yang kedua, kenapa harga cili ini turun naik? Sebagaimana saya sebut tadi, dia berlaku semasa perayaan utama. Dan sebagaimana kita tahu, pengeluaran kita masih terhad sekitar 30%. Jadi terdapat satu perayaan, sebab semua orang nak guna cili dalam masakan semasa perayaan. Itu yang pertama. Yang keduanya, pertembungan dari segi keperluan oleh kilang memproses. Jadi kilang ni boleh jadi mereka membeli lebih bagi tujuan memprosesan semasa perayaan tersebut, dan juga sebagai stok lah untuk diproses. Dan yang ketiga, kenapa harga cili ini turun naik, ini ada kaitan dengan kos pengeluaran. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, kos pengeluaran cili di Malaysia ini masih lagi berada sekitar RM2 ke RM4, dan data ini memang kita perolehi daripada penanam-penanam cili kita ke luar sana. Dan yang seterusnya, kos bahan import, bahan asas untuk kita jadikan import pertanian, buat masa ini kita masih lagi mengimport daripada luar lah, terutamanya bahan asas untuk kita membuat baja. Setakat ini Malaysia cuma kita ada mengeluarkan urea sendiri
di Bintulu juga dan di Kedah. Sementara produk-produk lain kita masih lagi import lah. Termasuk juga baja sebatian yang berkualiti, umpama kata Ayara, kita masih import daripada luar negara. Okey, jadi kita ni dah tengah bulan Ramadan, sikit lagi nak raya. Naik pula ke harga cili? Hari ni berapa ya harga cili? Siapa yang tahu hari ni harga cili berapa? Boleh share kat ruangan komen tu. Sebab saya tak sempat nak semak harga cili hari ni. Jadi banyaklah ya faktor yang mempengaruhi trend harga ni, termasuklah maknanya keadaan cuaca di negara pengeksport. Bila berlaku banjir ataupun hujan banjir di sana, so mereka pun kurang cili, tapi mereka nak juga ekspor kepada kita. Harga mereka akan menaikkanlah ya. Okey. Jadi itulah sebabnya bila kita terlalu bergantung kepada ekspor luar, so kita kena layan je lah kan harga yang ada di pintu masuk. Tapi ada lambakan ke, Cik Jo? Pernah ada kan isu-isu lambakan cili? Ya, betul. Lambakan ni antara isu hangat juga yang sering dibangkitkan. Dan suka saya nak beri penjelasan kepada semua pihak. Isu lambakan cili di Malaysia ni, jawapannya tak patut berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa saya kata macam tu? Sebab tadi kita kata cili di Malaysia ni tak cukup. Mana mungkin sepatutnya berlaku lambakan kan? Cuma saya suka nak terangkan isu lambakan ni adalah isu-isu yang terpencil lah. Dan sebenarnya lambakan berlaku antara lain faktornya adalah kurangnya jaringan yang jelas dari segi pemasaran. Maknanya kita ada beberapa penanam seluruh Malaysia ni, jadi laluan pasaran tu tak mungkin orang tak berapa jelas lah. Jadi dalam hal ini Jabatan Pertanian bersama dengan pihak Pharma dalam rangka strategi bagaimana untuk kita melihat aktiviti sepanjang rantaian pengeluaran tu untuk menyelesaikan segala perkara-perkara ataupun isu-isu yang berkait termasuk pemasaran. Dan insya-Allah saya jangka ini tak akan berlaku lagi lah pada masa akan datang. Dan selalu juga orang bertanya kenapa kita kata isu lambakan ini berlaku, boleh jadi tak ada kawalan dari segi import pada cili kan. Jadi suka saya nak maklum pada penonton sekiranya kita memastikan harga ataupun lambakan cili yang berlaku dalam negara kita tak berlaku, dengan satu cara saja, usahawan boleh-boleh kita yang berminat dalam bidang pertanian ini masuk dan berkecimpung dalam penanaman cili ini untuk mencukupkan keperluan kita sebanyak 70% ini. Tapi tak terhenti di situ. Kita perlu mewajibkan semua penanam cili kita ni untuk mempersijilkan ladang dengan MyGap ataupun Malaysian Good Agriculture Practice ataupun amalan pertanian baik. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, orang selalu tanya, kita kerjaan tak boleh sekat ke import daripada luar? Kita tak boleh buat sedemikian rupa kerana kita terikat dengan perjanjian perdagangan bebas di bawah AFTA atau Asian Free Trade Area, yang mana semua orang boleh menjual produk mereka. Tapi dengan kita nak mempersijilkan produk cili ni, juga tanaman-tanaman lain, ini merupakan satu tools, alat ataupun sandaran yang kita boleh kenakan syarat kepada negara pengekspor yang mengekspor produk mereka ke negara kita, khususnya cili. So dengan cara ini kita boleh menyekat kemasukan produk daripada import. Tapi dengan syarat semua penanam cili di Malaysia
mestilah bekerjasama untuk menanam dan boleh membakar cukup keperluan kita 70% tadi yang kurang. Okey. Okey. So itu adalah tadi apa ni, maknanya isu lambakan tu maknanya bila kita terlalu bergantung kepada import kan, jadi dia akan mempengaruhilah apa ni, kemungkinan ada isu lambakan di dalam negara, lambakan cili, padahal sebenarnya kita produce 30% saja kan. Ya, betul. Okey. Seterusnya Cik Johari, kita dah tahu tadi kita ada 70% peluang untuk pengusaha-pengusaha cili dan ataupun bakal pengusaha cili di dalam Malaysia ni untuk mengusahakan tanaman cili, merebut ruang pasaran lah kita katakan. So apakah strategi Jabatan Pertanian untuk memastikan bila nak cukupkan tu lagi 70% tu nak capai 100% SSL lah maksudnya kan Cik Johari. Okay. So apa strategi jabatan untuk mencapai SSL tersebut? Okey. Dalam rancangan Malaysia ke-12, Jabatan Pertanian telah mengatur, merancang dari segi pembangunan industri tanaman, buah-buahan dan sayur-sayuran di Malaysia kita. Khusus untuk cili juga, dalam rancangan Malaysia ke-12 ni memang jabatan memberi fokus, walhal memberi tumpuan lebih dari segi peruntukan bagi pembangunan cili ini untuk kita nak cukupkan sesel 100%. Maknanya kita ada hutang lagi dalam 70% tadi kan. Yang pertamanya, apa yang Jabatan Pertanian telah merancang, kita telah merancang dan merangka pembangunan kawasan baru untuk penanaman cili ini, dan sudah tentunya tumpuan kita adalah mengambil kira kawasan-kawasan di pantai barat, selatan termasuk Sabah dan Sarawak yang kurang mengalami gangguan cuaca banjir, terutama semasa musim tengkujuh yang melibatkan kawasan pantai timur. So dengan cara ni kita dapat menjaminkan pengeluaran cili itu secara berterusan tanpa bergantung kepada pengeluar utama tadi yang saya dah sebut tadi di Kelantan umpamanya, di pantai timur itu yang pertama. Dan yang keduanya, dalam hal untuk kita nak meluaskan kawasan penanaman ini, boleh jadi dia akan melibatkan tanah-tanah kerajaan, juga melibatkan tanah-tanah milik persendirian, tanah-tanah swasta ataupun syarikat, tanah koperasi ataupun tanah-tanah di bawah jabatan agensi, kementerian, institusi yang berkaitan. Sebab melalui maklum balas, maklumat yang kita terima, terdapat tanah-tanah terbiar di bawah kementerian ataupun jabatan agensi yang kita boleh manfaatkan. Okey, strategi yang kedua adalah kita akan membuat peluasan kepada kawasan sedia ada secara optimum. Sekarang ni kita mempunyai keluasan sekitar 3,000 hektar kawasan, dan kawasan 3,000 hektar ni kita akan optimize dari segi density atau capacity dan juga productivity tanaman. So dengan cara ni insya-Allah kita akan dapat menggandakan penghasilan kawasan penanaman sedia ada. Yang ketiganya adalah kita perlu memberi fokus dari segi peningkatan produktiviti tanaman cili. Untuk makluman semua, pada masa kini hasil cili sepokok ini sekitar 2 kilo dan kita akan melaksanakan program dengan pelbagai cara, termasuk penggunaan IoT, smart farming dan sebagainya untuk meningkatkan produktiviti cili melebihi 2 kilo. Malahan kita nak berhasrat untuk mencapai hasil cili sepokok ini sekitar 5 ke 6 kilo dengan persijilan MyGap. Kemudian yang keempat,
tuan-tuan, strategi yang perlu dibuat untuk menampung kekurangan cili dalam negara kita. Kita mewujudkan kerjasama strategik dengan semua pihak, bukan sahaja dengan syarikat swasta, juga melibatkan jabatan agensi lain, termasuklah Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Pengajian Tinggi, Koperasi Pembangunan, Kementerian Pembangunan Usahawan. Kita ada usaha sama di bawah Kementerian Jabatan Agensi ini, Jadi dalam konteks kerjasama dengan Inka Company ataupun syarikat swasta, kita nak temukan antara penanam cili ni dengan syarikat swasta ni, yang mana terbukti dari segi cara bertani mereka moden, dan dengan harapan apabila kita temukan wujudkan smart partnership antara growers ataupun penanam cili ini dengan syarikat, sudah tentunya berlaku banyak manfaat, antara lainnya dari segi transport of teknologi, jaminan dari segi logistik, jaminan pemasaran, kualiti, dan yang lebih penting juga dia akan mendapat harga premium, harga yang lebih baik berbanding dengan harga kalau petani itu jual sendiri. Dan saya rasa dengan kerjasama semua pihak ini, saya jangka tak berlaku lagi lah dari segi lambakan sebagaimana isu yang kita bangkitkan tadi. Okay. Oh, saya tertariklah dengan kerjasama strategik tu adalah salah satu strategi Jabatan Pertanian yang kita laksanakan untuk memastikan rantaian pemasaran itulah, daripada kita buat petani keluarkan hasil, kemudian kita temukan mereka dengan syarikat, kemudian syarikat ni akan macam buyback guarantee lah macam tu kan, dan syarikat pula transfer teknologi kepada petani-petani kita. Betul macam tu? Betul lah ini. Itu sebabnya kalau kita tengok, maknanya dalam dia untuk kita nak memastikan pelaksanaan sesuatu projek tu, contohnya tanaman cili, kita cuma melihat dari peringkat pengeluaran sampai ke pemasarannya. Jadi apabila kita libatkan semua pihak dalam rantaian pengeluaran nilai itu, dan kita mohon semua pihak yang berada dalam rantai itu memainkan peranan masing-masing. So dengan cara ini saya yakin dan percaya tak mungkin berlaku isu-isu yang dibangkit, termasuklah dari segi kualitinya rendah, jaminan pasaran yang tak sepatutnya. Jadi begitu juga dengan peranan kementerian lain, contohnya Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan dalam isu penguatkuasaan dan hukuman kepada petani-petani yang mengguna menyembur racun melebihi dos ataupun kadar yang sepatutnya. Mana peranan mereka ni ada di sana sebab Jabatan Pertanian tak mempunyai akta kuasa untuk menjatuhkan hukuman dan ada di bawah Kementerian Kesihatan. So dengan cara ni, kalau kita menggembelingkan semua tenaga untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan cili ini, saya yakin semua pihak akan selesa dan boleh tidur lena lah. Tapi kan masalah yang berbangkit berkaitan dengan cili. Terima kasih. Betul-betul. Maknanya kalau tadi ada syarikat dah ada teknologi, petani dah ada tanaman dia lah, ada tanah dia, dan kalau kita tak cukup tanah ni, ada pula kementerian-kementerian pula yang kemungkinan ada tanah-tanah yang masih lagi tidak digunakan kan, yang boleh dimanfaatkan untuk ni tanaman cili. So banyaklah ruang ni, saya tengok macam ada banyak peluang di sini. Jadi sebelum soalan yang terakhir lah, soalan terakhir kita pada pagi ni, Cik Johari, penonton-penonton masih ada kat sana ke tu? Masih setia bersama kami? Okey, apakah peluang yang boleh dimanfaatkan oleh
penonton-penonton FB Live kita hari ini khususnya lah, saya percaya mereka yang menonton ni mereka ada berminat untuk menanam cili ataupun bakal penanam cili di Malaysia ni. Apa peluang yang boleh dimanfaatkan? Okey, terima kasih Hernia. Saya rasa penonton saya rasa dia tertunggu-tunggu dengan peluang ini khususnya belia-belia muda kita kan. Okey, di sebalik isu dan cabaran yang kita dah bincang panjang lebar tadi, ada manfaat peluang dalam bilang bisnes untuk tanaman cili ni yang sangat baik Puan Hernia. Saya boleh terangkan dalam dua peluang lah. Yang pertamanya peluang untuk namanya cabaran untuk menanam bagi membekalkan keperluan yang kurang yang kita import tu sekitar 70% ataupun 69.2%. Dan untuk makluman semua, kita memerlukan keluasan sebanyak 3,682 ekar untuk kita nak cukupkan SSL cili dalam negara kita. Kita memerlukan keluasan sekitar 3,682 ekar kawasan. Dan sudah tentunya kalau kita kira pulangan daripada keluasan ini, dia akan menjana pendapatan sebanyak 206 juta, sekitar 206 juta tuan-tuan dan puan-puan. Dan inilah ruang yang penonton ataupun orang ramai boleh manfaatkan. Okey, apa tidaknya kalau saya boleh bagi gambaran kepada tuan-tuan dan puan-puan dari segi pulangan, cili ini kita boleh tanam serendah ataupun sekecil 0.5 ekar dengan bilangan polybag. Kalau kita tanam dalam polybag lah sebanyak 2,000 pokok ataupun polybag. Dalam tempoh 6 bulan 2,000 polybag ni akan boleh menjana pendapatan RM28,000 dengan jualan harga. Ini kita buat perkiraan harga ladang lah, harga ladang dalam RM7. Dan makna kalau dalam setahun cili ni kita tanam 2 musim kan. Jadi pendapatan dia adalah RM56,000. Jika kita tolak RM56,000 setahun, jika kita tolak kos pengeluaran sebanyak RM16,000, bermakna kita masih lagi ada untung RM40,000 dalam setahun, ataupun sekitar RM3,000 lebih sebulan. Ini untung bersih kita dah tolak kos pengeluaran dan sebagainya. Okey, begitu juga kalau kita, tuan-tuan puan-puan bayangkan, kalau kita tanam lebih, itu baru setengah ekar. Kalau seekar, mana kita gandakan sahajalah. Double number kita lah double number. Jadi ini peluang yang baik. Itu yang pertama. Maknanya peluang yang pertama adalah menanam cili dengan data fakta yang ada tu. Yang keduanya, kita peluang dari segi industri hiliran yang berasaskan cili. Sama ada kita nak jadikan sos, cili bo, cili giling, serbuk dan sebagainya lah. Perisa, ini peluang yang sangat penting. Dan untuk makluman juga, kilang-kilang kita di Malaysia memerlukan cili-cili ini. Jadi kita tak cukup lagi selain itu, mungkin ini sebagai tambahan di bawah peluang bisnes ini, saya dah sebut di peringkat bual bicara awal kita tadi, halia 16.2%, juga potensi yang sangat besar. Begitu juga dengan kobis bulat, masih lagi kita kekurangan sekitar 60%. Mana kobis bulat ini, mungkin orang tanya, buat apa nak tanam kobis bulat? Baik kita import saja daripada China kan? Tidak tuan-tuan dan puan-puan, kita perlu tengok juga dari segi mutu kesegaran. Kobis ni, untuk makluman, kobis yang kita import daripada luar tu, kita makan selepas sebulan ia dituai di ladang 30 hari. Jadi bayangkan dari segi kesegaran, kalau kita tanam kobis tu sendiri,
Mana selepas kita harvest ataupun tuai, kita boleh makan terus Puan Hernia. Baik. Okey, jadi mungkin penonton juga nak tanya apakah sumber-sumbernya kan? Mungkin sedikit lah. Boleh sumber share. Macam mana nak memulakan bisnes ini. Jadi ada 3 syarat utama lah yang saya boleh rumuskan kalau para usahawan nak bertanam cili ni. Yang pertama sekali mestilah ada tanah kan. Betul. Dan saya dah terangkan tadi, tanah ni boleh jadi tanah sendiri, tanah sewa, tanah kerjaan. Tanah kerjaan ni banyak boleh berjumpa dengan Jabatan Pertanian untuk kita bincang untuk memudahkan para usahawan untuk kita nak matching atau padankan tuan punya tanah di semua peringkat termasuk di bawah institusi. Baru ni kita bincang dengan Kementerian Belia dan Sukan, juga ada tanah yang masih kosong yang kita boleh manfaatkan. Okey, yang kedua ni dari segi modal. Orang akan tanya, modal macam mana? Modal ni boleh jadi modal sendiri. Modal sendiri, modal melalui insentif yang disediakan oleh kerjaan. Sekarang ni banyak insentif yang kerjaan sediakan di bawah penjana pertanian bandar komuniti. Dan antara grant yang popular sekarang ni adalah grant di bawah program Agropreneur Muda yang dikhususkan kepada belia-belia bawah 40 tahun sebanyak 20,000 di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Dan ini permohonannya ongoing. Semua orang boleh memohon selagi memenuhi syarat. Begitu juga pinjaman di bawah Agrobank. Satu skim yang dilancarkan baru ini dipanggil AgroYes, yang boleh membiayai usahawan sehingga 500,000 setengah juta dengan kadar faedah serendah, paling rendah 2%. Dan seterusnya yang nombor 3 syarat kalau tuan-tuan nak buat projek ini, of course lah tenaga sendirilah kan. Usahawan tu sendiri kena menjadi usahawan, ada proaktif, ada inisiatif untuk nak berjaya dan berjumpa kepada pihak-pihak jabatan agensi yang berkaitan untuk mendapatkan khidmat nasihat. Okey. So kita dah ada soalan daripada penonton yang kita nak share, nak kita raikan daripada bukan mudah lah tuan-tuan dia tak mudah, tapi dia juga tidak mustahil jika kita strategize balik semula usaha kita, usaha jabatan dan semua pihak yang terlibat. Kita kena sama-sama berganding bahu lah untuk memastikan apa yang kita hasratkan Okey. So kita nak raikan soalan daripada siapa ni soalan ni? Okey, DOA, Jabatan Pertanian ada bagi peruntukan atau bantuan tak untuk agensi atau pengusaha yang berskala besar, bukan yang setengah ekar, 1 ekar, yang berskala besar? Ada ke Jabatan Pertanian memberi bantuan? Okey, terima kasih pada yang bertanya. Okey, di bawah Jabatan Pertanian ini mungkin Ustaz boleh share apa yang kita ada. Dalam rancangan Malaysia ke-12 kita ada beberapa program yang mungkin penonton ataupun usahawan boleh manfaatkan. Kita banyak senarai program itu, dan kalau saya boleh sebut beberapa yang mungkin ada berkaitan dengan bicara kita pada hari ini itu. Yang pertamanya program pembangunan tanaman sayuran. Kita ada bantuan di bawah program ini. Dan yang keduanya program pembangunan pertanian komuniti. Ini di bawah bagian pertanian bandar. Dan seterusnya bagi saya nampak mungkin yang di sini bagi usahawan yang besar ini, bantuan dari segi menaik taraf sistem IoT, nak upgrade ladang mereka daripada konvensional kepada yang lebih lengkap. Jadi di program ini dipanggil naik taraf sistem pengairan ladang sedia ada kepada pengairan pintar, smart integration, lengkap dengan teknologi IoT. Sementara itu dari segi program di bawah jabatan. Tapi macam tadi disebut dari segi skala besar kan, saya dah sebut dari segi pembiayaan di bawah Agrobank
yang mana tuan-tuan, puan-puan dulu boleh manfaatkan pinjaman mudah, laluan mudah. Kelulusannya pun singkat, itu sehingga 500,000 juta. Tapi selain itu, bagi tujuan membantu kepada usahawan besar ini, Jabatan Pertanian sentiasa menjadi pemuda cara kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memastikan tuan-tuan, puan-puan boleh melaksanakan aktiviti pertanian dengan selesa dan mencapai matlamatnya. Jabatan sentiasa menjadi pemuda cara apa juga yang berkaitan dengan jabatan, termasuk dari segi laluan pasaran ataupun kelulusan bagi tujuan permohonan pengeksportan dan sebagainya. So saya nasihatkan supaya bagi tuan yang bertanya ni supaya mendapatkan maklumat lanjut daripada pihak Jabatan Pertanian lah, dan boleh bermula di peringkat unit kita di pejabat daerah. Harap saya menjawab soalan. Okey, terima kasih atas jawapan tersebut, Cik Johari. Soalan seterusnya daripada Lorenzo dekat di Ati. Banyak komen saudara ni. Aduh, saya sampaikan soalan saudara ya kepada panel. Input naik, apa solusi DOA? Harga input naik, apa solusi yang jabatan okey. Ialah sebagaimana yang saya dah terangkan, salah satu cabaran kita adalah untuk memastikan kos pengeluaran ladang petani kita berada di tahap yang paling rendah. Ini menjadi cabaran. Jadi untuk mengatasi masalah ini memang pelbagai banyak usaha telah dibuat, dan salah satu pendekatan yang perlu dibuat dan saya juga menyuruhlah kepada semua penonton di luar sana, khususnya mereka yang mempunyai modal yang besar untuk venture, menyahut peluang di dalam pengeluaran bahan input pertanian dalam negara kita, terutama dari segi mencipta, memproses. Saya dah maklumkan tadi bahawa bahan asas kita masih lagi kita import, terutama untuk kegunaan baja, membuat baja MPK. Tapi mungkin syarikat juga boleh melihat ruang dari segi bagaimana kita nak mencipta alternatif baru dari segi organik, pelan regulator dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang keduanya, input ni juga merujuk kepada bahan tanaman. Untuk makluman, bahan tanaman di Malaysia ni secara amnya kita dah baik untuk bahan tanaman, terutamanya bahan tanaman yang dalam bentuk anak pokok. Tapi kita sangat kekurangan dari segi biji benih, terutamanya biji benih sayur-sayuran, termasuk juga buah-buahan betik, jadi tembikai. Jadi kita nak supaya syarikat swasta ni terjun dalam bidang ini dan membantu negara kita untuk membangun industri pengeluaran biji benih. Dan untuk makluman tuan-tuan, peluang ni sangat besar sebab kita masih bergantung 90% import biji benih daripada luar. Okey, mungkin soalan terakhir sebelum kita mengakhiri sesi adalah soalan daripada Hong Ngoi Chan. Mana nak apply dana input untuk buat sistem IoT? Nak tahu juga sistem IoT. Okey, Mr. Hong Ngoi Chan. Mr. Chan. Mr. Chan tadi Okey, dan juga untuk makluman semua penonton lah. Kita nak berurusan dengan Jabatan Pertanian ini mudah. Apa juga urusan kita, saya nak mudahkan tuan-tuan dan puan-puan. Kita ada 12 buah negeri, 13 buah negeri di Malaysia ni, 14 masuk Sabah Sarawak. Di setiap negeri ni kita ada daerah-daerah kan. Di setiap daerah ni kita ada pejabat pertanian daerah yang diketuai oleh pegawai pertanian daerah, dan mereka ni adalah menjadi duta kepada kementerian, MAFI dan juga Jabatan Pertanian di peringkat pelaksanaan untuk membantu orang ramai.
So Mr. Hoy, kalau dia duduk di, saya tak tahu dia duduk mana, kalau duduk di Pasir Mas misal kata, mana Mr. Hoy kena berjumpa dengan pegawai pertanian kita di daerah. Tapi bukan bermakna tak boleh berjumpa kita dengan ibu pejabat. Kalau ada kemampuan tak ada masalah, lagi bagus. Tapi eloklah kita mudahkan semua tuan-tuan dan puan-puan untuk berbincang di peringkat awal, di peringkat unit di daerah, untuk memahami apa keperluan, dan sekiranya memerlukan apa penjelasan seterusnya boleh berjumpa kita di SQ lah. Dan bantuan tadi tu insya-Allah ada. Saya dah sebut tadi dari segi bantuan itu. Jadi maklumat tu boleh diperolehi di pejabat daerah, dan sekiranya mereka memerlukan maklumat tambahan boleh juga berhubung dengan, kita ada satu bahagian kita panggil bahagian pembangunan industri tanaman, dan program itu dibawa, dan juga bahagian kejuruteraan pertanian. Jadi tuan-tuan boleh tengok dalam kita punya website untuk menghubungi bahagian-bahagian yang tertentu. Okey, harap saya menjawab soalan. Okey, terima kasih Cik Johari atas jawapan yang soalan terakhir tadi. Jadi kalau saya sempatlah juga scroll komen-komen, memang betul lah Cik Johari, tajuk Chili ni agak kontroversi juga. So, tapi saya nak ucapkan terima kasih dan tahniah kepada penonton FB Live yang hari ni, yang terutamanya yang mengusahakan tanaman Chili. Anda adalah wira negara, Cik. Contoh tiba-tiba Anda adalah orang yang penting yang membantu 30% pengeluaran Chili dalam negara. So saya ucapkan tahniah, anda tetap bertahan. So kita harap Jabatan Pertanian dapat mencapai SSL dengan bantuan dan support daripada anda semua. Jadi sebagai rumusan bicara kita pagi ini, Cik Johari, kita tengok Chili ni adalah tanaman yang berpotensi besar, yang sangat luas dalam negara kita. Dengan adanya strategi yang telah dirancang oleh pihak Jabatan Pertanian, diharapkan agar kita bersama-sama dapat meningkatkan SSL Chili di dalam negara, kerana ada lagi 70% ruang pasaran yang boleh direbut oleh bakal-bakal pengusaha. Jadi sebarang pertanyaan lanjut berkaitan dengan program-program jabatan ataupun insentif-insentif yang ditawarkan oleh pihak jabatan, dan tuan-tuan dan puan-puan boleh emailkan pertanyaan tersebut ke pro@doa.gov.my, pro@doa.gov.my, ataupun ke melalui laman sosial Jabatan Pertanian di Facebook Jabatan Pertanian Malaysia, di Twitter @mydoa_HQ. Tuan-tuan juga seperti mana yang Cik Johari maklumkan, boleh juga hadir ke Pejabat Pertanian daerah yang berdekatan. Yelah, ada banyak soalan nak tanya kan. Kalau dekat email kan lambat nak reply ke kan. Macam tu. So alhamdulillah program ni dah tiba ke penghujung rancangan. So saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tetamu yang kita undang hari Pengarah Bahagian Pengembangan Pertanian dan Industri Asas Tani, yang sudi berkongsi informasi yang sangat bermanfaat kepada kita semua. Terima kasih juga kepada anda yang sedang menonton dan komen yang murni-murni itu kan. Terima kasih banyak-banyak, kami sangat hargai komen-komen anda. Dan terima kasih juga kepada, sekiranya tuan-tuan ada teguran ataupun komen tambah baik untuk kami melaksanakan program pengembangan pada masa akan datang, silalah tulis di ruangan komen. Kami akan insya-Allah ambil beratlah ya pasal komen-komen tersebut. So akhir kata, saya mohon mengundur diri. Semoga kita berjumpa lagi dalam sesi yang akan datang. Segala yang baik itu daripada Allah, segala kekurangan itu daripada kelemahan saya sendiri, dan saya mohon maaf atas salah silap. Selamat puasa, selamat berbuka puasa nanti. Jangan lupa beli cili, nak buat sambal nanti. Okey, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye.